Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Mariam Aziz dan hari ini saya akan berkongsi kepada anda tentang cara bagaimana nak merawat eczema secara natural dan holistik. Okey. Most likely anda yang dapat tengok video ni hari ini sebab anda dah dapatkan produk SST ataupun Sensitive Skin Therapy daripada Honey and Olive Baby. Dan hari ini saya bukan sahaja nak ajar macam mana anda nak gunakan, okey, macam mana anda nak gunakan 4 produk SST yang anda dah dapat, okey, mandian, rescue cream, relief clay dan juga restore salve. Okey, relief clay, restore salve. So selain daripada nak ajar cara yang betul untuk gunakan 4 produk ni untuk anak yang ada kulit sensitif dan juga eczema, saya juga akan ajar sebenarnya macam mana cara approach yang secara holistik, okey, dan natural untuk merawat anak yang eczema. Okey, konsep pertama yang kita semua perlu faham tentang eczema adalah eczema ataupun kulit sensitif adalah tentang kita punya surface ataupun kita punya permukaan interaksi antara badan kita dan dunia luar. Okey, badan kita bukanlah satu sistem yang terbuka, bukanlah satu sistem yang lompong, tapi badan kita ni sebenarnya dia tertutup, cukup tertutup. Okey, tapi bila dia tertutup sebenarnya sebab Allah ciptakan badan kita ni dia satu circuit yang sangat complicated, satu sistem yang sangat complicated, tetapi ada medium. Okey, ada medium perantaraan antara badan kita dengan dunia luar. Okey, yang pertama adalah pernafasan. Okey, pernafasan. Bila kita bernafas, kita sedut udara kita sedut udara masuk ke dalam hidung, terus masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan sampai ke peparu. Okey, kita ada 2 peparu, kanan dan kiri. Kita bukan sedut oksigen je, tapi kita sedut semua benda yang ada dekat dalam udara tu. Bila sampai di peparu kita, okey, ada satu surface kita panggil alveoli. Okey, alveoli ni dia lebih kurang macam di permukaan lah So udara tu udara luar dia hanya akan sampai ke alveoli sahaja. Okey, so dekat sini adalah penapis ataupun filter. Dan dalam ni, di belakang, di sebalik filter tu adalah sistem dalam badan. So maksudnya bukanlah udara daripada kita punya ni, daripada masuk dari hidung, masuk ke saluran pernafasan, terus masuk ke dalam badan kita. Tak, dia akan melalui satu filter dekat kita punya alveoli. So dekat filter tu, benda-benda yang kita perlukan akan masuk. Okey, benda-benda yang tak diperlukan ataupun bahan-bahan kumuh daripada dalam badan kita boleh diserap keluar, okey, melalui filter ni. So yang mana yang daripada dalam badan diserap keluar, yang ni dia akan dihembus keluar pernafasan. Okey, yang mana yang daripada luar kita sedut masuk, oksigen akan melepasi penapis ni dan pergi ke dalam badan. So maksudnya bukanlah udara ni sendiri yang akan terus masuk dalam badan, tapi dia akan ditapis dulu. Okey, so ini adalah medium perantaraan yang pertama. Okey, medium perantaraan pertama antara dunia luar dan juga sistem dalam badan. So ini adalah penapis yang pertama. Daripada sini, okey, daripada sini kadang-kadang kita boleh dapat alergi. Okey, kita boleh dapat alergi, kita boleh dapat asma. Bila ada benda asing yang masuk, yang cuba untuk masuk ke dalam badan kita melalui penapis ni. Okey, contohnya ada orang mungkin dia dapat asma bila dia hidu habuk. Okey, udara yang masuk ke dalam dalam dia punya saluran pernafasan bukan oksigen je, okey, tapi ada habuk. Jadi bila dia alergik pada habuk, dia akan dapat, badan dia akan mount immune response. Okey, so dia akan dapat alergi lah. Ada orang mungkin dia tak boleh dengan bunga. Okey, ada orang tak boleh dengan habuk, ada orang tak boleh dengan bunga. Ada orang mungkin dia tak boleh dengan kucing. Okey, so bila ada kucing, dia akan start dapat alergi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya sistem usus. Sama juga. Okey, benda yang kita makan, benda yang dibawa masuk ke dalam mulut kita akan masuk ke dalam saluran pemakanan, akan sampai ke kita punya usus. Usus kecil, usus besar, dan finally dia akan keluar sebagai najis. Okey, so nampak tak, makanan dia masuk ke dalam mulut, lepas tu dia akan masuk ke kita punya sistem saluran pernafasan, kita panggil esophagus. Lepas tu dia sampai ke perut. Okey, pencernaan akan mula berlaku. Lepas tu daripada perut dia akan teruskan perjalanan masuk ke usus kecil.
di usus kecil zat-zat akan diserap. Okey, kat usus kecil pun ada penapis yang kedua. Okey, ada penapis yang kedua. So makanan dalam usus kecil dia tak akan makanan tu yang kita dah kunyah apa semua tu yang dah tu, dia takkan the whole thing akan terus masuk dalam badan. Tak, dia akan lalu dekat usus kecil. Dekat usus kecil kita ada penapis. Okey, kat penapis ni zat-zat yang diperlukan badan akan diserap melalui penapis ni dan masuk ke dalam badan. So ini adalah badan kita, ini adalah dunia luar. Okey, dia akan masuk ke dalam ni. Ada benda yang tak dicernakan, yang takkan diserap, dia akan teruskan perjalanan masuk ke usus besar dan finally dia akan keluar sebagai najis. Okey, so nampak tak? Kita punya saluran pemakanan ni dia macam satu track sahaja. Cuma ada di certain bahagian iaitu usus kecil, dia ada tempat untuk zat-zat diserap masuk. Okey. Jadi ada kat sini pun boleh berlaku di mana mungkin ada certain benda yang kita makan, okey, yang menyebabkan alergi. Ada certain benda yang kita makan dia menyebabkan intolerance. Okey, dan kat sinilah yang kalau mungkin ibu-ibu biasa dengar cerita tentang leaky gut, kat sinilah berlakunya. Sebabnya leaky gut ni basically secara teori, okey, secara teori dia kata ada certain benda yang kita makan, okey, certain benda yang kita makan dia sebenarnya merosakkan filter. Okey, dia merosakkan filter. Filter ni penapis tu lah, penapis dekat kita punya usus. Sepatutnya filter ni dia memang orang kata menapis lah, menapis benda-benda asing daripada masuk. Dia hanya benarkan zat-zat yang diperlukan badan untuk masuk. Tetapi bila filter ni dah rosak disebabkan oleh certain jenis pemakanan, dia menyebabkan benda-benda yang tak sepatutnya masuk, dia boleh tembus. Bila dia tembus, dia masuk ke dalam badan. Bila dia masuk dalam badan, dia dianggap sebagai satu benda asing dan badan akan menganggap body kita under attack. So kita akan keluarkan immune response dan itu boleh menyebabkan mungkin food allergy, boleh menyebabkan food eczema, boleh menyebabkan food intolerance dan boleh menyebabkan eczema. Okey, so itu penapis yang kedua. Sebenarnya ada lagi lah penapis lain. Penapis yang ketiga sebenarnya adalah kita punya kulit. Dan kulit adalah organ yang terbesar. Okey, kulit dia menghalang, dia adalah penapis antara dunia luar dengan sistem dalam badan. Okey, cuba bayangkan kulit kita ni dia telap air. Bayangkan kalau kulit kita tak telap air, maksudnya bila kita mandi air pun diserap masuk dalam kulit terus masuk dalam badan. Badan kita jadi macam sponge. Okey, serap air jadi kembung. Dan kulit juga dia berfungsi untuk menapis keluar bakteria. Disebabkan kita ada kulit lah, okey, bakteria tak dapat masuk dalam badan. Bayangkan kalau kulit kita tak berfungsi, bakteria hinggap je terus masuk dalam badan kita. Okey, terus body under attack. Dan bayangkanlah kalau kita punya kulit ni dia tak boleh menapis bahan-bahan kimia. Betapa banyaknya bahan kimia yang kita pakai setiap hari. Okey, dalam mandian kita, dalam deterjen, sabun basuh. So semua bahan kimia ni akan akan melalui kulit dan terus diserap dalam badan. Disebabkan adanya kulit, okey, disebabkan adanya lah kulit, penapis yang sangat baik dan benda ni dia menghalang, okey, dia menghalang benda-benda asing masuk ke dalam badan. Tapi bila kulit bermasalah, because kulit pun adalah salah satu jenis filter ataupun kita panggil barrier, okey, penghalang. So kalau kulit kita bermasalah, benda-benda asing boleh masuk ke dalam badan. Benda tu yang akan menyebabkan masalah seperti eczema. Okey, eczema, alergi, okey, contact dermatitis, macam-macam masalah lah kan. Okey, so sekarang saya dah tulis saya dah ceritakan 3 jenis filter. Dan sebenarnya ada lagi lah tempat di mana kita punya badan berinteraksi. Contohnya dekat kita punya saluran kencing. Okey, saluran kencing pun sebenarnya adalah di mana orang kata bukaan lah. Dia ada filter dekat situ. Dan juga kita punya faraj pun sama juga. Dia adalah orang kata filter ataupun dia adalah surface di mana interaksi antara sistem dalam badan dan sistem luar badan. Okey. Okey, so sekarang ni bila kita dah faham yang sebenarnya badan kita terdedah kepada dunia luar melalui benda-benda ni, melalui filter-filter ni, melalui medium yang saya dah sebutkan tadi, pernafasan, pemakanan, kulit. Okey, ini 3 yang utama lah yang saya akan bincangkan. So kita boleh tahu yang sebenarnya jika kita ada sensitif terhadap sesuatu ataupun kita ada alergik terhadap sesuatu. Okey, kena faham bahawa alergi dan juga sensitif 2 perkara berbeza. Okey,
So bila kita faham dekat mana sebenarnya medan-medan interaksi ni, kita akan senang untuk tentukan, okey, ataupun kita akan senang nak buat pengkelasan untuk cari sebenarnya kita allergy towards apa. Okey, sebab hari ni saya menceritakan specifically tentang kes eczema lah. Okey, saya tak menceritakan tentang food allergy yang makan boleh jadi anaphylaxis, sesak nafas, boleh buang tu, saya tak cerita tentang benda tu. Saya cuma nak ceritakan tentang eczema. Okey, so mungkin orang yang ada eczema ni mungkin dia disebabkan oleh ada orang mungkin disebabkan oleh pernafasan. Okey, ada orang mungkin disebabkan oleh pernafasan. Maksudnya ada benda asing yang masuk di pernafasan. Mungkin ada setengah orang dia eczema sebab dia tak tahan dengan habuk. Okey, dia mungkin tak tahan dengan habuk. Ada orang mungkin dia eczema disebabkan oleh pemakanan. Okey, bukan semua orang sebab sebenarnya sebenarnya hanya 30% orang yang ada eczema disebabkan oleh food disebabkan oleh food sensitivity. Okey, hanya 30% daripada orang yang ada eczema yang sebenarnya ada kaitan dengan food. Bukan semua orang. Dan hanya 30% daripada orang yang ada eczema ni yang sebenarnya berkait dengan genetik. Bukan semua orang kalau kita kata eczema ni, dulu-dulu kita faham bahawa eczema ni sebenarnya memang penyakit genetik. Disebabkan oleh ada genetic problem ataupun ada genetic mutation menyebabkan skin dia tu bermasalah. Okey, tak sama macam orang lain. Skin dia tak orang kata tak kuat macam skin orang lain, because skin is a filter. Okey. Jadi bukan semua orang, bukan 100% orang eczema disebabkan oleh genetik. Sebenarnya kita found out daripada banyaknya kajian-kajian yang sebenarnya hanya 30% daripada orang yang ada eczema ni disebabkan oleh faktor genetik. Faktor genetik maksudnya kulit dia tu sendiri memang bermasalah. Struktur kulit dia tak sama macam struktur kulit orang yang sihat. Kulit dia memang tak sekuat kulit orang yang sihat. Dan bila tak kuat, benda tu yang menyebabkan kulit dia mudah breakdown, mudah kering. Kalau kita tahu orang eczema kulit dia mudah kering. Tapi ada orang yang mungkin eczema ni disebabkan oleh food. 30% disebabkan oleh food. Ada orang dia kata dia ada eczema dan dia cuba treat eczema dia secara luaran, dia tak ada ubah pun dia punya pemakanan, dan alhamdulillah eczema dia sembuh. Ya, memang betul, sebab ada 30% orang yang sebenarnya eczema dia berkait dengan food, ada 70% yang sebenarnya tak berkait pun dengan food. So kita pun tak tahu. Kita boleh tahu ke anak kita yang mana? Kadang-kadang tak tahu. Dan biasanya benda ni multifactorial. Maksudnya kita bukan boleh kata kalau genetik saja, kalau food saja, kalau masalah skin kita terdedah pada benda-benda lain, masalah tu saja. Kadang-kadang dia bukan macam tu. Dia ada macam-macam faktor bercampur-campur. Alright. So step pertama adalah kita kena avoid trigger. Kita kena try cari. Kita kena try cari apa punca kita dapat eczema, apa punca anak kita dapat eczema. Kita tengok daripada yang pertama, mungkin kita tengok dari segi pernafasan. Filter yang pertama, mungkin anak kita sejenis yang tak boleh dengan habuk. Anak kita mungkin dia sejenis yang tak boleh, tapi ni lebih biasa berlaku pada orang yang alergi macam asma lah. Lebih senang. Kalau macam pernafasan ni lebih kepada asma. Ada orang dia tak boleh dengan habuk, ada orang tak boleh rumah dia ada kapet. Ada orang dia tak boleh kena debunga. Dia lebih kepada asma punya simptom. Tapi still ada juga orang dia eczema bila ada terdedah pada faktor-faktor ni. So itu nombor satu. Nombor dua, yang kita kata filter kedua iaitu usus. Usus, mungkin eczema ni disebabkan oleh food intolerance. Antara benda yang common, boleh menyebabkan seseorang tu dia dapat eczema disebabkan oleh food. Jadi ramai yang suka gunakan term leaky gut kan. Mungkin orang tu because dia ada lactose intolerance contohnya. Dia tak boleh, badan dia tak ada cukup enzim untuk menghadam susu. Jadi bila dia minum susu, dia senang dapat eczema. Dia mungkin ada simptom lain juga. Contohnya bila dia minum susu, dia cerit-berit, dia sakit perut, ada indigestion, ada bloating, perut kembung. Dia mungkin ada simptom tu. Dan at the same time dia start dapat eczema juga. Mungkin dia tak boleh nak tolerate susu. Bila kita cerita tentang food intolerance, bukanlah maksudnya dia alergi. Alergi maksudnya dia minum susu sikit pun dia akan terus dapat allergic reaction, naik ke gutter, sesak nafas, jadi asma.
Okey, tapi kalau food intolerance kadang-kadang mungkin bila sikit dia makan okey, tapi bila dia makan dengan kuantiti yang terlalu banyak, dia ambil susu tu, dia minum susu banyak sangat satu hari, dia akan dapat symptoms of intolerance tu, termasuklah eczema. Okey, jadi kita kena kurangkan. Ada orang mungkin dia tak boleh tahan, ni antara yang common nombor satu adalah dairy product, tenusu. Nombor dua adalah gluten. Okey, ramai orang tak boleh tahan dengan gluten. Dulu kalau dalam bidang perubatan, gluten ni kita kaitkan dengan satu penyakit yang kita panggil celiac disease. Okey, maksudnya bila dia makan gluten, produk yang makanan yang mengandungi gluten, gluten tu akan merosakkan dia punya filter. Okey, dia punya filter dekat usus tu. So sebenarnya macam ni tau, dekat kita punya usus ni dia ada struktur-struktur halus yang kita panggil villi. Okey, villus, dan kalau banyak kita panggil villi. Villi ni dia macam ni tau, dia bentuk dia macam tu, dia macam silia. So benda ni dia dekat usus kita dia bukan straight macam tu. Dia ada macam rambut-rambut kecil. So makanan diserap melalui rambut-rambut ni. So orang yang tak tahan dengan gluten, bila dia makan gluten tu akan merosakkan. Okey, merosakkan dia punya rambut-rambut kecil ni. Basically dia merosakkan filter tu. Ada orang dia mungkin tak tahan dengan sugar. Ni kebanyakan orang lah dia tak boleh tahan dengan sugar. Bila dia makan benda-benda yang banyak mengandungi gula putih, because gula ni kalau cerita complicated sikit. Okay, dia lebih kepada macam kena faham tentang glycemic index. Maksudnya macam ni, bila kita makan benda manis tu akan shoot up kita punya glucose level dalam darah, dan benda tu ada certain response dalam badan kita yang akan initiatekan immune response yang menyebabkan kepada eczema. Okey, itu biasanya saya akan advise macam ni je. Okey, nombor satu adalah cuba kurangkan ataupun cuba elakkan dairy product, elakkan sugar, elakkan benda yang gluten dan juga processed food. Sebenarnya tak susah pun, because kita boleh makan nasi. Okey, makan nasi dengan lauk. Contohnya macam makan nasi dengan ayam, kan? Itu okey lah, semua orang boleh makan dan berkhasiat. Elakkan benda-benda macam roti putih, macam biskut-biskut yang diproses. Okey, benda-benda macam tu lah. So ini kalau kita cerita tentang yang kedua lah. Okey, kita punya filter yang kedua. So kita kena tengok balik pemakanan anak kita. Janganlah kita pergi pandai-pandai nak limitkan anak kita punya makan sebab kita takut anak kita eczema sebab makanan. Lepas tu kita bagi anak kita makan benda tak berkhasiat. Contohnya kita hanya bagi dia minum air kosong, atau kita hanya bagi minum air teh, sedangkan anak kita masih kecil dah perlukan susu. Contohnya kalau baru 2 tahun anak kita masih perlukan susu. Ataupun kita tak bagi anak kita makan apa-apa, makan nasi kosong saja. Kesian sebab nanti anak kita akan dapat malnutrisi yang sebenarnya akhirnya boleh membawa maut. So kena sangat-sangat berhati-hati kalau mak nak cuba buat elimination diet, kena dapatkan daripada yang pakar. Alright, jangan simply startkan anak kita on elimination diet, ataupun kita elimination diet maksudnya kita try stopkan. Kita nak cari makanan apa yang anak kita sesuai, kita try stopkan. Because bila kita nak start buat elimination diet, kita kena ada substitute dengan makanan yang equally berkhasiat. Contohnya, okey, kalau kita tak nak bagi anak kita makan roti adalah karbohidrat. So kita kena gantikan anak kita dengan nasi yang juga karbohidrat. Contohnya lah kalau kita tak nak bagi anak kita makan certain jenis protein, so kita kena gantikan dengan protein lain dalam pengkelasan makanan yang sama, supaya anak kita tu tak kurang dia punya khasiat yang dia dapat setiap hari. Okey, bila dia kurang khasiat, dia kurang dapat zat daripada pemakanan, kulit dia susah nak sembuh. Okey, kulit dia pun susah nak sembuh. Lepas tu banyakkan, okey, kalau boleh avoid sugar. Okey, sugar putih tu avoid je lah tak rugi apa-apa pun kalau avoid. Dan juga banyakkan bagi makan sayur, kita panggil rainbows. Okey, sayur yang berwarna-warni lah. Okey, sayur hijau, sayur warna merah, carrot, okey, keledek, benda-benda macam tu. Okey, banyakkan bagi makan sayur, because sayur is good untuk kita punya usus. Okey, so itu adalah nombor satu lah, kita kena avoid trigger. Dan kalau yang filter yang ketiga tadi, kita masih dalam yang pertama untuk avoid trigger. Filter yang ketiga adalah pada kita punya skin. Okay, skin, try avoid. Kalau mungkin kita kena tengok balik mandian apa yang kita gunakan untuk anak kita. Mungkin sebenarnya anak kita eczema because dalam mandian tu ada benda-benda yang tak sesuai untuk dia. Ada irritant, okay, yang menyebabkan dia sentiasa eczema tak nak sembuh. Mungkin ada bahan kimia yang tak sesuai untuk kulit dia.
Mungkin juga sabun basuh baju. Okay, kita dah tukar sabun mandi, kita mau eczema tak semua. Mungkin sebenarnya dia tak sesuai dengan sabun basuh baju tu. Mungkin dalam sabun basuh baju tu ada bahan kimia yang sebenarnya irritate kulit dia. Okey, mungkin juga certain creams ataupun lotion yang kita sapu pada kulit anak kita yang sebenarnya tak sesuai dengan dia. Okey, so kita kena tengok balik benda-benda ni. Ataupun mungkin sebenarnya anak kita ni dia tidur pada cadar yang dibasuh. Mungkin kita hantar basuh cadar kat Dobby. Rupanya Dobby ni menggunakan certain certain detergent yang sebenarnya benda tu yang irritate kulit anak kita. So kita tengok. Ataupun mungkin sebab anak kita ni duk menerap-nerap atas lantai, kita cuci lantai kita dengan pencuci lantai yang ada harsh chemical. Dan selalu bila anak kita selalu contact kan, in contact, dia punya bergesil-gesil, dan benda tu sebenarnya menyebabkan dia eczema. So kita kena tengok kalau bahagian skin anak kita ni setiap hari skin dia bersentuhan dengan apa, dan apa yang kita boleh cuba ubah dekat situ. Alright, itu yang pertama adalah kena cuba cari apa dia punya trigger dan kena try untuk avoid trigger tu. Okey, yang kedua adalah kita kena rawat kulit. Because eczema walaupun punca dia bermacam-macam, walaupun mungkin daripada pemakanan, walaupun mungkin daripada benda-benda lain, tapi kita tetap kena rawat kulit, kan? Okey, bila kita bercerita tentang kulit, ada 4 benda utama yang kita kena tengok pada kulit ni. Okey, yang kita kena rawat pada kulit. Nombor 1, kulit eczema adalah kulit yang sangat kering. Okey, kulit eczema adalah kulit yang sangat kering. Jadi sangat penting untuk kita sentiasa melembapkan kulit anak. Okey, sangat penting untuk kita sentiasa melembapkan kulit anak. So macam mana cara kita nak lembapkan kulit anak? Kita boleh sapukan pelembap dengan kerap. Tak cukup sekali atau 2 kali satu hari, tak. Kita memang kena letakkan pelembap di tempat yang available. Dan kita sekejap kita boleh sapu, sekejap kita boleh sapu. So ada banyak jenis pelembap. Yang tu memang saya tak sempat nak cerita kali ni. Tapi maksudnya carilah pelembap yang sesuai, yang kita boleh gunakan dengan kerap pada anak kita. Pelembap yang sesuai dengan kulit dia, yang tidak mengandungi chemical-chemical berbahaya. Okey, so yang pertama ada tadi saya kata, yang pertama kulit kering, kita kena selalu lembapkan kulit. Yang kedua, kulit rosak. Okey, kulit rosak. Kulit eczema ni biasanya struktur kulit dia tak sama macam kulit normal. Okey, selalunya saya senang nak cerita, saya kata bayangkan satu dinding yang kita susun batu bata. Okey, dinding kita susun batu bata. Orang yang kulit normal, batu bata dia cantik je. Okey, dia susun satu atas tu dia overlapping macam tu, dia punya line in between tu sama je cantik. Tapi kulit eczema dia ibarat macam batu bata dia tu berterabur. Okey, letak je batu ambil simen, tak ratakan simen, splash je simen kat situ, letak lagi satu batu, in between ada rongga-rongga, bentuk pun berterabur. Macam tu lah orang kulit eczema. So sebenarnya yang kedua, seeloknya kita kena bantu untuk repair kulit. Okey, bantu untuk repair kulit. Okey, repair kulit mungkin boleh daripada segi dalaman. Yang ni yang saya kata sangat penting sebenarnya. Protein, okey, antara benda-benda yang boleh bantu repair kulit. Kalau kita restrictkan anak kita, protein pun tak cukup, susu tak bagi, protein pun tak ada, asyik makan nasi kosong je, bagi air kosong ataupun air teh, sebenarnya susah untuk badan dia repair balik kulit yang dah rosak. Okey, susah untuk badan dia repair balik kulit yang dah rosak. Dari luar pula kita boleh sapukan bahan-bahan yang boleh bantu untuk repairkan kulit. Contohnya macam ceramide. Okey, ceramide yang ada dalam kita punya sensitive skin therapy, dia bukan saja bantu untuk melembapkan kulit kering, tapi dia bantu untuk repair balik kulit yang rosak tadi. Because bila kulit rosak, dia punya filter dia dah tak betul. Okey, benda-benda asing dari luar senang nak diserap masuk ke dalam badan, dan benda tu akan lagi menerukkan eczema. Sebab bila masuk dalam badan dia identify benda tu sebagai satu benda asing, dan dia akan lagi mountkan immune response. Because eczema ni sebenarnya dia berpunca daripada immune response yang hyperactive. Okey, so kita kena bantu untuk repair kulit. Okey, nombor 1 tadi kulit kering, kita kena letakkan pelembap. Nombor 2 adalah kulit rosak, kita kena bantu repair kulit daripada dalam dan daripada luar. Okey, nombor 3 adalah kulit yang gatal.
Okey, kulit yang gatal. Because kulit gatal ni antara punca kenapa eczema susah sembuh. Bila gatal, anak akan menggaru. Tolong jangan marah anak yang menggaru. Okey, tolong jangan marah anak menggaru. Sebab cuba kita bayangkan, kalau kita sendiri gatal, kita akan garu ke tak? Kita akan garu. Kadang-kadang ada anak yang sampai menangis-nangis kan. Sebab kulit dia gatal sangat. Bila dia garu sampai dah luka, bila luka pedih tapi masih gatal nak garu, dia pun tak tahu nak buat apa, dia menangis je. Yang kita ni duk marah dia, jangan garu. Kesian sangat. So kita kena cari cara macam mana kita nak hilangkan, nak kurangkan rasa gatal. Ada banyak sangat cara. Satu adalah kita kena pastikan kulit sentiasa lembap. Because kulit yang sangat gatal tu disebabkan kulit tu terlalu kering. Okay, so kita kena carikan pelembap, kerapkan pakai pelembap, kerapkan pakai benda yang boleh soothe kulit. Okay, soothe rasa gatal tu. Okay, kadang-kadang ada certain benda yang macam dia berangin, sejuk, dia akan bantu hilangkan gatal. Kadang-kadang kalau gatal sangat, mungkin kita boleh letakkan ais pun boleh. Kita letak ais kat situ, supaya anak kita instead dia menggaru, dia letak je ais kat situ, hilang gatal pun boleh. Tapi ada setengah orang bila lagi sejuk lagi dia gatal. So janganlah buat macam tu. Kita kena cuba macam-macam cara. Mungkin kita boleh ajar anak kita, kalau gatal jangan garu tapi tekan. Because tekan pun akan kurangkan rasa gatal kan. Kadang kalau contohnya kita kena gigit nyamuk kat sini, instead kita garu, kita tekan kuat-kuat dekat situ, dia akan hilang, dia akan kurang rasa gatal. Because kalau kita tekan, dia tak akan semakin menerukkan kulit. Tapi bila kita scratch, dia akan lagi menyebabkan kulit terkoyak dan dia boleh introduce infection. So ada banyak cara untuk kurangkan gatal. Okay, yang tu pun boleh follow. Saya ada tulis, saya ada buat satu artikel, saya tulis 11 cara kot untuk hilangkan gatal, 11 tips untuk mak bantu anak hilangkan gatal dekat saya punya Facebook group Skin Wellness by Dr. Mariam Aziz. Okay, so boleh follow kat situ, banyak saya tulis kat situ. Okay, dan yang keempat adalah, because tadi yang pertama adalah kulit kering, kena banyakkan pelembap. Yang kedua, kulit rosak, kena bantu untuk repair balik kulit, struktur kulit. Yang ketiga, kulit gatal, kena cari cara macam mana kita nak hilangkan gatal. Because lagi gatal, lagi anak garu, lagi eczema tak sembuh dan jadi semakin teruk. Nombor 4 adalah kurangkan infection. Okay, nombor 4, kurangkan infection. Sebab kulit eczema adalah kulit yang sangat mudah dapat jangkitan kuman. Okay, kulit eczema adalah kulit yang sangat mudah dapat jangkitan kuman. Benda ni memang dah dibuktikan daripada segi kajian, orang yang eczema ni dia mudah dapat jangkitan kuman. Sebab tu seeloknya kalau kita nak sapukan krim, kita cari krim yang ada mengandungi bahan-bahan yang boleh membunuh kuman. Okay, because kulit eczema dia memang kuman suka datang. Because lah kulit dia punya function dah tak elok. Sepatutnya kulit kita ni naturally dia ada kebolehan untuk apa kata, menghalang bakteria daripada duduk kat kulit kita. Walaupun kita ada bakteria baik dan kita ada bakteria yang tak baik lah. Okay, tapi secara natural kita boleh halang, kulit kita ni berupaya untuk menghalang jangkitan kuman pada kulit. Tapi kulit eczema, because dia punya function dah tak bagus dah, dia senang dapat jangkitan kuman. Okay, so kalau anak kita dapat jangkitan kuman, kita akan nampak eczema tu dia akan jadi merah, dia mungkin akan jadi sakit, dia akan jadi berair dan dia mungkin boleh jadi bernanah. Okay, itu maksudnya eczema waktu tu sedang dijangkiti kuman. Jadi kita kena cari cara untuk buang kuman. Ada banyak cara lah. Ada mandian yang mengandungi antibakterial. Kalau kita tengok kat supermarket, banyak mandian yang mengandungi antibakterial. Tapi kebanyakannya antibakterial tu dia menggunakan chemical punya antibakterial, dan ramai orang eczema tak boleh tolerate benda tu. Okay, tak boleh tolerate. So kita tengok, kita kena tahu keadaan anak kita sendiri. So kita mungkin boleh cari natural antibacterial. Banyak je. Contohnya dalam kita punya SST tu, kita memang letakkan benda macam tea tree oil, yang bersifat antibacterial, lavender yang bersifat antibacterial, dan juga beberapa plant extract lain yang bersifat antibacterial. Okay, so kita memang ada letaklah dekat dalam tu. Ada juga yang disyadangkan untuk mandikan anak menggunakan Clorox atau bleach. Yang tu pun sebenarnya untuk membunuh kuman. Okay, so kalau benda tu dia lagi menyebabkan anak kita kering, ataupun kita ada better options, natural antibacterial, kita boleh gunakan yang better options. Dia sebenarnya ada cara lah macam mana nak mandikan anak dengan bleach. Yang tu pun mungkin doktor akan sarankan. Tapi kalau kita ada pilihan yang lebih baik, secara natural, kita pilih benda yang lebih baik.
Okey, so itu 4 benda. Okey. Tadi nombor 1 saya dah terangkan macam mana bila eczema kita kena avoid trigger, dan bila avoid trigger saya terangkan dah kita punya filter dekat mana. Respiratory, kita punya usus dan juga kita punya kulit. Nombor 2 saya terangkan tentang macam mana kita nak merawat kulit. Dalam merawat kulit saya terangkan yang kita ada 4 benda. Satu adalah kita kena rawat yang kulit kering. Nombor 2 adalah kita kena rawat struktur kulit yang rosak. Nombor 3 adalah kita kena rawat gatal tu. Dan nombor 4 kita kena rawat kalau kena jangkitan kuman. Okay. So yang ketiga adalah tips mandian. Okey, macam mana kita nak mandikan anak yang eczema. Tahu tak sebenarnya ada kajian yang dibuat yang menerangkan sebenarnya macam mana cara terbaik untuk kita mandikan anak eczema ni untuk mengurangkan kulit kering. Okey, sebenarnya ada 2 fungsi utama. Kenapa kita nak mandikan anak kita dengan cara yang betul? Sebab satu, kita nak mengurangkan kulit kering. Yang kedua, sebab kita nak mengurangkan bacterial load. Okey, kita nak mengurangkan kuman pada kulit anak kita. Sebab tadi saya ceritakan orang yang kulit eczema, anak dia orang yang ada kulit eczema, kulit dia senang dapat jangkitan kuman. Okey, so kita nak mengurangkan kuman pada kulit. Okey, cara mandi yang disarankan adalah mandi 2 kali sehari. Sebab kadang-kadang mungkin kalau di luar negara mereka tak mandi 2 kali sehari. Saya rasa kalau kat Malaysia kita mandilah kan 2 kali sehari. Sebab cuaca kita panas dan berpeluh, tak selesa kalau tak mandi 2 kali sehari. So sebaiknya mandikan anak 2 kali sehari. Okey, ada juga yang kadang dimandikan anak dia 3 kali semua orang dimandi 2 hingga 3 kali. Sebab cuaca kita terlalu panas kan, berpeluh, bila berpeluh anak lagi jadi mengenyam, gatal kan. So ada orang dimandikan anak 2-3 kali sehari. Okey, so 2-3 kali sehari. Yang dicadangkan adalah setiap kali mandi seeloknya kita bagi anak kita soak ataupun berendam. Okey, soak, berendam. Okey, dan kita boleh bagi lebih kurang dalam 15 minit. Okey, dalam 15 minit sebab kita nak cool down, kita nak sejukkan kita punya kulit tu. Okey, nak sejukkan kulit yang eczema. Okey, dan jangan gunakan air suam atau air panas. Okey, yang terbaik adalah kita gunakan je air pipe tu yang sejuk tu. Dia bukanlah sejuk macam dalam peti sejuk. Okey, masih okey. Tapi maksudnya kalau boleh tak payahlah mandi kat air suam, guna water heater, because bila kita gunakan air suam, kulit akan jadi lebih kering dan lepas mandi anak itu punya kulit akan jadi lebih gatal. Okey, dia akan lebih menggaru. Gunakan air pipe je. Air sejuk tu kan. Okey. Lepas tu mandi tu kita panggil satu teknik ni, kita panggil soak and seal. Maksudnya anak kita dah mandi berendam, okey, mungkin dalam 10-15 minit. Lepas tu lepas dia keluar, kita keringkan. Okey, kita keringkan. Kita terus sapukan moisturizer sebab kita nak halang kulit anak kita daripada jadi semakin kering. Okey, lepas dia keluar tu kita terus sapukan moisturizer seeloknya yang bersifat oklusif. Okey, saya pun terangkan yang moisturizer ada bersifat humectant, oklusif. Yang tu kena tengok dalam saya ada tulis post juga dalam grup FB, grup Facebook Skin Wellness by Dr. Mariam Aziz. Okey, kena tengok kat situ lah. Saya tak sempat nak cerita semua kat sini. Okey, so mandian guna apa? Gunakan mandian yang tak irritate kulit. Okey, because jika anak anda kulit eczema, mungkin kemungkinan besar dia tak sesuai dengan mandian-mandian biasa yang ada di supermarket. Okey, because yang tu adalah mandian untuk orang biasa-biasa yang kulit tak ada masalah. Okey, kalau digunakan mandian yang ada SLS, ada SLS, ada perfume, ada fragrance yang wangi-wangi tu, mungkin akan lagi menyebabkan kulit dia jadi semakin eczema lah, semakin teruk dia punya eczema. So saya dengar ramai juga yang sebenarnya anak eczema dia mandi dengan air sahaja, kan. Tapi kadang-kadang kita mestilah, saya rasa instead of kita mandikan dengan air sahaja, lebih baik kita mandikan dengan mandian yang juga ada bersifat yang ada pelembab. Ada mandian pelembab kan. Contohnya macam sensitive skin therapy, mandian kita tu dia ada pelembab, banyak dikaya dengan pelembab dalam tu. Okay, so boleh mandikan dengan mandian yang sesuai. Lepas mandi, keluar dari mandi, dab badan, terus sapukan pelembab. Itu yang kita panggil soak and seal, berendam dan juga kita seal. Okey, kita seal dia punya moisture tu menggunakan pelembab lah. Okey, pelembab yang oklusif. Alright. Itu tu mandian. Dan kalau lah eczema dia tu terlalu kering, okey, kalau eczema dia terlalu kering, kita dan kalau kering, kalau gatal, bila kering gatal dia tengah flare, dia akan rasa panas, tak selesa kan, anak mungkin menangis, boleh juga buat wet wrap.
Okey, buat wet wrap. Ada cara juga untuk buat wet wrap ni. Basically kita just letakkan pelembap, okey, pelembap dekat kulit tu. Kita dengan pelembap tu macam satu filem lah kat situ, satu lapisan kat situ. Lepas tu kita boleh basahkan kain dengan air pipe. Lepas tu kita boleh balut dekat situ. Okey, dan lepas tu baru kita boleh, ada juga orang yang dia mungkin balut dengan cling wrap sebab dia nak prevent air tu daripada keluar. Dia nak bantu untuk lembapkan kulit anak dia yang terlalu kering. Okey, dan lepas tu barulah kita pakaikan baju. Apa boleh juga. Ataupun ada juga kadang-kadang alat khas lah, yang macam mana cara nak buat wet wrap tu. Kalau ada duit nak beli, boleh beli. Okey, dia punya untuk wrap tu. Tapi ada banyak juga cara yang sebenarnya orang wrap tak guna pun benda tu. Gunakan shrink wrap pun boleh juga. Okey, so itu adalah cara macam mana nak tackle anak yang eczema. Okey, bukannya kita bukan anak eczema, kita harapkan dengan hanya pakai produk sahaja anak eczema kita akan sembuh. Because benda tu hanya boleh melegakan sementara, tapi kita kena tengok anak kita tu apa punca dia eczema tu. Apa yang actually trigger dia punya eczema. Alright. So saya dah ceritakan okey macam mana nak approach kepada anak eczema. So sekarang saya akan ceritakan sebab anda semua dah dapat dah produk SST, okey, Sensitive Skin Therapy daripada Honey Olive Baby. Ada 4 produk, so saya akan ceritakan macam mana cara yang betul untuk gunakan produk ni. Yang pertama adalah mandian. Okey, yang pertama adalah mandian. Yang ini adalah mandian Honey Milky Bath. Mandian ni sangat moisturizing to the skin dan dia kurang buih. Okey, dia kurang buih. Kalau tanya kenapa dia kurang buih, memang yang ni kita formulate dia kurang buih, pH dia rendah. Okey, because kita nak dia sangat melembapkan kulit dan tak mengeringkan kulit. So dalam ni antara Honey Milky Bath dia buat daripada of course air, dan juga dia punya soap dia tu, dia punya sabun itu diperbuat daripada coconut. Okey, minyak kelapa. So kelapa ni dia ada natural antibacterial. Okey, dalam minyak kelapa dia ada natural antibacterial. So dia eloklah untuk kulit eczema. Saya kata tadi dia senang dapat jangkitan kuman. Kita buat juga daripada minyak sunflower. Okey, bunga matahari. And bunga matahari adalah bunga yang sangat jarang menyebabkan alergi. Okey, kadang orang kata ini ke kacang ke? Tak, dia bukan kacang, dia seeds, tapi dia sangat jarang menyebabkan alergi. Okey. Lepas tu dia ada juga lauromine oxide. Lauromine oxide ni adalah dia berasaskan kelapa juga, sabun. Okey, dalam ni ada sodium lactate. Okey, sodium lactate ni dia sejenis pelembap. Okey, dia sejenis pelembap. Lepas tu ada aloe vera extract. Okey, juga pelembap. Ada chamomile extract, pelembap dan juga untuk mengurangkan radang. Because kulit eczema ni dia memang radang. Okey, dia radang because immune system dia initiatekan immune response yang menyebabkan radang kulit. Okey, sebab tu dia merah, lepas tu dia kering. Dalam ni ada madu. Okey, madu honey. Honey pun bersifat antibakterial dan juga honey dia melembapkan kulit. Ada glycerin, vegetable glycerin yang sangat melembapkan kulit. Ada juga D-pentinol pro vitamin B yang elok untuk kulit kering dan melembapkan kulit. Okey. So yang lain dia ada essential oil juga, helichrysum essential oil dan juga lavender essential oil. Because lavender essential oil dan helichrysum ni dia untuk mengurangkan radang. Lavender juga bersifat antimicrobial lah. Alright. So boleh mandi dengan mandian. Mula-mula boleh gunakan mandian ni. Okey, kalau mandi 2 kali sehari boleh gunakan 2 kali sehari. Tak ada masalah. Lepas tu yang kedua, lepas mandi macam saya ceritakan tadi, soak and seal. Lepas mandi terus sapukan pelembap. So kat sini ada rescue cream. Rescue cream ni adalah sejenis pelembap. Okey, dalam ni pun dia ada mengandungi glycerin, vegetable glycerin yang kita kata melembapkan kulit. Dia ada honey yang bersifat antimicrobial. Okey, dia bunuh kuman dan juga melembapkan kulit. Dia ada coconut oil, sunflower oil. Coconut oil pun untuk natural antibacterial. Sunflower oil, ada argan oil. Okey, semua ni adalah dia kaya dengan bahan-bahan untuk bantu repair kulit. Okey. Ada beeswax. Okey, beeswax ni sejenis occlusive. Tadi saya katakan kita soak and seal. Lepas seal tu kita kena orang kata sapu pelembap, because kita nak prevent kulit tu moisture daripada kulit terus keluar kan, kering kan. So dia ada beeswax, ada shea butter. Shea butter pun sejenis pelembap. Aloe vera extract, oatmeal extract. Oatmeal extract sangat bersifat anti radang. Okey, lepas tu ada juga lavender essential oil and also helichrysum essential oil yang untuk mengurangkan radang kulit. Alright. So yang ni boleh sapu seberapa kerap. Okey, apa yang saya advise selalunya bila anak gatal, bagi tahu anak untuk sapu ni.
Okey, anak gatal, bagi tahu kat anak jangan garu tapi ambil rescue cream dan sapu. Anak gatal je, jangan garu tapi ambil rescue cream dan sapu. Bila dia gatal, kadang-kadang dia terlupa, dia start menggaru. Kita kata okey, stop. Okey, stop garu, ambil ubat ni dan sapu. Okey, boleh sapu berapa banyak kali sehari pun. Berapa banyak kali pun dalam sehari. Okey. So, selain daripada tu, kalau tempat yang betul-betul yang memang kering, nampak eczema memang merah, kering dekat situ, boleh sapukan Restore Salve. Because salve ni dia sejenis pelembap yang dia lebih bersifat oklusif. Okey, maksudnya dia lebih bersifat telap lah. Dia sebab dia lebih likat, lebih telap. Dia, kita sapukan benda ni dulu dan lepas tu kita boleh sapukan rescue cream. Alright, dekat tempat yang sangat kering, kita boleh sapukan Restore Salve. Dan juga lepas tu kita boleh sapukan rescue cream. So sama jugalah, dekat dalam ni ada macam-macam. Dalam ni pun extra, dia ada green tea leaf extract. Okey, tea hijau. Okey, ekstrak teh hijau. Okey, ekstrak teh hijau. Ada licorice root extract, ada chamomile extract, calendula extract. Okey, ada silver colloid. Semua ni sebenarnya bantu untuk membunuh kuman pada kulit, because kita nak prevent infection. At the same time, kita nak sangat melembapkan kulit. Okey, so lepas kita sapukan salve, kita boleh sapukan rescue cream. Again, tak ada limit berapa kali anda boleh guna sehari. Anda boleh guna seberapa kerap yang rasanya perlu. Okey, dan yang seterusnya ada relief clay. Relief clay saya sangat suka beza dengan Restore Salve sebab clay ni dia mengandungi tanah liat. Okey, mengandungi tanah liat. Tanah liat sangat kaya dengan nutrien untuk kita punya kulit. Okey. Tapi cuma kadang-kadang orang yang kulit dia kering, kadang-kadang tanah liat boleh menyebabkan jadi lebih kering. Okey, kalau kulit dia kering, dia pakai benda yang berasaskan tanah liat, kadang-kadang kulit dia boleh jadi lebih kering. So kalau tempat tu betul-betul kering, kerapkan salve dan rescue cream. Okey, kalau kulit tu kering, kerapkan salve dan rescue cream. Tapi kalau tempat tu nampak dia basah, berair, boleh gunakan clay. Ataupun kalau tempat tu dia ada rash yang berbiji-biji, okey, biasanya clay lebih senang hilang. Ataupun tempat yang macam diaper rash, okey, diaper, kadang-kadang semua orang dia dapat rash yang banyak dekat bahagian diaper. Sebab clay ni dia bersifat menyerap air. Okey, so bayangkan dekat tempat yang kalau macam diaper tempat yang diaper cream, bila kita nak sapukan krim dekat bahagian yang orang pakai pampers tu kan. Bila kita sapu krim, kejap lagi anak kita kencing. Kita tak tahu dia kencing bila dekat dalam tu. So kencing tu sebenarnya irritate ataupun dia berak. Benda tu lagi irritate kulit dia. So sebab tu kalau macam diaper rash, saya akan suggest pakai clay. Because clay dia akan, dalam ni pun ada zinc oxide yang mengurangkan radang. Dan dia akan buat satu lapisan yang telap air. Macam dia bila dia kencing, okey, antara air kencing ni dan kulit tu dah ada penghalang, iaitu lapisan relief clay ni. Okey, sebenarnya okey, antara soalan yang biasa orang tanya adalah boleh pakai kat muka ke tak? Okey, boleh pakai kat muka ke tak? Kalau untuk budak-budak, biasanya memang boleh je lah pakai kat muka, tak ada masalah. Sebab ni budak-budak tak boleh makan jerawat. Tapi kalau orang besar, kadang-kadang saya kena alertkan yang muka kita ni berbeza. Okey, kalau ada sejenis krim, ada setengah orang pakai okey, ada setengah orang pakai benda tu boleh berjerawat. Sama juga dengan rescue cream, sama juga dengan relief clay, sama juga dengan Restore Salve. Boleh try pakai, janganlah pakai seluruh umur macam kita pakai sunscreen tu. Okey, contohnya katalah dia ada dekat bahagian muka sini, dia ada eczema. Kita boleh try sapukan dekat sini. Okey, boleh try sapukan dekat sini. Dan kita tengok sama ada okey ke tak. Tapi kalau kita pakai, sebab saya ada je customer, saya ada je pesakit, okey, yang dia muka dia memang dia ada eczema yang teruk kat bahagian mulut. Okey, sangat dry, merekah, mulut dia nampak macam sangat tegang dekat situ. So saya bagi dia pakai rescue cream dan alhamdulillah dia memang sesuai pakai rescue cream. Muka dia memang tak berjerawat dan eczema dia memang dapat dikontrol dengan hanya pakai rescue cream. So saya tak nak cakap secara spesifik sama ada benda tu boleh pakai kat muka ke tak. Okey, secara generalnya dia selamat untuk dia pakai kat muka, melainkan kalau orang tu pakai muka dia naik jerawat, kena elakkan lah. Mungkin tak sesuai untuk kulit muka dia. Okey, tapi secara general dia memang boleh dipakai kat muka. Okey, so bila dapat produk ni? Okey, bila dapat produk, first thing adalah jangan lupa untuk buat patch test. Because orang yang ada kulit eczema, kulit dia extra sensitif, lebih sensitif daripada kulit biasa. Okey, bila produk sampai, macam mana cara nak buat patch test adalah ambil produk ni sikit, okey, ambil produk sikit, letakkan di bahagian yang kecil.
Okey, bahagian yang kecil sebab kita nak tengok reaction. Usually kalau dia ada eczema, saya akan advise untuk letak dekat 2 tempat. Satu contoh dia ada eczema dekat bahagian tangan. Okey, katalah tangan ni semua ada eczema. So saya kata ambil produk tu pakai dekat small area. Mungkin dekat sini, di tempat yang ada eczema. Lagi satu, letakkan di tempat yang normal. Okey, tempat yang normal biasanya boleh saya advise dekat lengan. Okey, lengan bahagian dalam, kulit dia adalah kulit sensitif. So boleh letakkan dekat situ dan boleh ambil pen marker pun untuk tandakan dekat mana yang kita letak. Because mungkin esok kita dah tak ingat kat mana kita letak. So kita ambil marker pen, kita lukiskan sikit dekat sini dan kita sapukan krim tu dekat dalam tu. Ataupun kita boleh juga sapukan dekat bahagian sini. Okey, tempat-tempat yang kulit kita nipis dan senang ada reaction. So kita boleh tunggu 24 jam. Okey, 24 jam kita tengok. Usually kalau 24 jam tak ada sebarang reaction, InsyaAllah selamatlah. Okey, maksudnya kita InsyaAllah serasi. Tapi ada juga orang yang kadang 24 jam dia tak ada lagi efek, tapi selepas 72 jam dia start ada efek. Okey, so yang tu kena tengok lah, kena tengok. So jangan terus dapat hari ni terus mandi satu badan, terus lumur satu badan. Because kalau kita allergic, satu badan akan kena, akan jadi susah. Biarlah kalau kita allergic dekat small area yang kita boleh manage. Okey, sangat penting untuk buat patch test sebab kita tak nak kita nak pakai produk ni untuk selesaikan masalah, tapi akhirnya benda tu hanya menambah masalah. Dan kadang-kadang orang eczema ni saya biasa juga jumpa badan dia tengah, especially yang tengah flash satu badan, dia memang tengah sangat-sangat, badan dia tengah sangat, orang kata angry angry. Letak apa pun, semua pun tak boleh. Okey, so mungkin kita kena settlekan satu persatu. Mungkin yang pertama adalah kita stopkan semua produk, kita alihkan semua trigger. Okey, baju dia tu jangan basuh dengan deterjen, mungkin mandian tu jangan pakai sabun. Kita bagi dia berehat. Okey, berehat tu seminggu atau 2 minggu. Lepas tu bila dia punya eczema tu start nampak okey, kita boleh start dengan satu barang dulu. Okey, mungkin kita start dengan rescue cream. Okey, kita start letak rescue cream pada small area. Kita biar badan dia serasi dulu. Okey, mungkin janganlah hari ni letak, besok atau berlumur satu badan. Jangan Okey, mungkin besok kita try letak kat tangan dulu. Nampak okey, kita start tambah lagi. Because ada eczema, especially baby, satu badan, muka sampai ke tangan, sampai kaki, sampai semua the whole body. So mak dia ada tendensi dapat je produk tu, nampak orang lain pakai bagus, dia rasa macam nak lumur satu badan. That is dangerous. Okay, tolong jangan buat macam tu. Alright, so try buat dekat small area. Lepas tu try untuk escalate. Maksudnya besarkan lagi tempat yang kita sapu tu, besarkan lagi dan kita tengok. Go slow. Okay, go slow. Sebab bila kita go slow, kita akan, orang kata, play safe. Okay, jangan terus kelam kabut sapu satu badan. Lepas tu bila dapat allergic reaction, kita terus stop, langsung pakai produk tu. Because mungkin awal-awal badan dia tengah angry. So kita kena start pada small area. Kita bagi masa untuk badan dia adapt. Okay, bagi masa untuk badan dia bertenang. Lepas tu kita start increase. Dan insyaAllah dia biasanya dia akan serasi dan dia akan dapat good feedback. Okay, tak semestinya kalau ada yang tanya kan, doktor, kalau saya pakai satu tempat ni naik rash, adakah maksudnya saya memang langsung tak boleh? Okey, tak semestinya. Kita kena tengok juga. Okey, kita kena try. Ada orang yang mungkin dia pakai, lepas tu badan ni memang tengah flare teruk, waktu tu dia pakai tak ada efek, ataupun dia kata makin jadi flare. So saya kata stop dulu semua. After dia stop for some time, stop semua trigger. Okey, after dia stop mungkin seminggu, 2 minggu, lepas tu badan dia dah lebih bertenang, dia start introduce satu persatu. Dan waktu tu dia nampak, badan dia start boleh terima dan akan start nampak good positifnya result. Alright, so saya rasa itu je yang saya nak share untuk hari ni. Saya dah sharekan macam mana cara nak manage eczema secara natural. Okey, untuk mungkin ada yang tanya, okey doktor, saya dah biasa pakai steroid. Okey, dah lama pakai steroid. Macam mana saya nak stop pakai steroid ni? Okey, satu, kalau anak anda memang ada eczema yang sangat teruk dan anda follow up doktor. Okey, anda follow up doktor, nasihat saya adalah dapatkan nasihat doktor pakar. Okey, dapatkan nasihat doktor pakar sebab saya tak nak interrupt anda punya follow up dengan doktor tu, ataupun anda punya treatment dengan doktor tu. Okey. Dan jika anda memang probably ramai yang sebenarnya self-prescribe steroid. Maksudnya anda pergi farmasi, anda tanya ke farmasi dan beli dan sapu sendiri. Okey, so seeloknya adalah cuba taper down steroid. Macam mana cara nak taper down steroid? Caranya adalah dengan, okey, jika guna 2 kali sehari, steroid tu mungkin boleh cuba kurangkan guna kepada 1 kali sehari.
Okey, 1 kali sehari dan lagi satu tu contohnya okey, pagi anda guna steroid, malam anda gantikan dengan rescue cream dan salve contohnya. Okey, lepas tu lepas 3 hari anda tengok reaction macam mana. Okey, jika dia semakin flare, maksudnya dia masih sangat bergantung pada steroid tu. Okey, mungkin kena bagi tempoh masa yang lebih lama untuk dia bertenang. Maksudnya guna 1 kali tu, 1 kali maksudnya pagi steroid, malam rescue cream, mungkin anda extend 1 minggu. Tengok respon macam mana. Tapi kalau dia start naik gila-gila dia punya tu, mungkin anda kena continue balik steroid, tapi steroid yang lebih rendah. Dia kena turun sikit. Dan lepas guna steroid, anda gunakan juga rescue cream. Contohnya macam tu. Sebab kita tengah nak orang kata transisi. Okay, transition phase. Dia tak boleh terkejut. Jika dah okey guna sekali pagi steroid, malam guna rescue cream dan salve, dah okey. After few days, usually kita tengok lepas 3 hari lah kita tengok balik. Mungkin anda boleh start gunakan steroid selang hari. Okey, boleh start gunakan steroid selang hari. Maksudnya hari ni guna steroid, besok tak guna steroid, hari ni kerapkan rescue dan salve, lusa guna balik steroid. So maksudnya semakin kurangkan, kita semakin jarakkan penggunaan steroid. Okey, tapi kalau dia jadi flare yang teruk, because bila skin dia flare eczema dia sangat teruk, sebenarnya dia boleh membahayakan juga kesihatan anak kita. Dia boleh dapat infection yang teruk. Infection tu mungkin kalau teruk sangat boleh membawa maut. Okey, boleh dapat sepsis. So kena dapatkan nasihat doktor. Okey, jangan macam kita buat decision sendiri. Okey, because kita tak nak membahayakan nyawa anak. Alright, so saya rasa itu je yang saya nak share untuk hari ini. Saya harap bermanfaat. Dan boleh berikan feedback kepada reseller masing-masing tentang anak lah. Okay, tentang macam mana anak anda respon terhadap benda tu. Mungkin jika anda perlukan bantuan, boleh dapatkan feedback daripada reseller. Reseller akan forwardkan kepada saya. Okey. Dan jika ada feedback positif pun boleh kongsikan. Okey, kita sangat suka untuk dengar success stories mereka yang dah gunakan sensitive skin therapy. Okey, yang berjaya untuk bertukar daripada steroid kepada benda natural. Saya sangat suka kisah-kisah macam tu. So tolong sangat kongsikan dengan kita. Okey. So itu je daripada saya, Dr. Mariam Aziz. Jangan lupa follow FB saya, Mariam Aziz. Dan jangan lupa untuk join Facebook group Skin Wellness by Dr. Mariam Aziz. Assalamualaikum.